Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Saya doakan arjukum fi sihatin wa afiyatin insyaallah ya. Saya doakan semuanya sihat. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah Ustazah. Okey, alhamdulillah. Saya doakan semuanya sihat, semuanya bersemangat ya. Linwa sila insyaallah darsana fi hadzal yaum. Okey, sanuwasil bil mawdu'. Okey, hari ni mazilna fi hayya natasawwaq fil internet. Okey, kita masih lagi dalam tajuk ini. Jom shopping di internet. 99 ya. Okey, kemudian fi hadzal yaum sanurakis fil mawdu' al-a'dad ya. Kita akan tengok satu tajuk adat. Al-mi'ad al-ma'tufah. Al-mi'ad ma'tufah ni apa? Kita tengok lepas ni. Okey, qabla an nabda, okey, hadhihi al-ahdaf. Okey, tujuan apa yang kita nak dapat pada hari ini? Okey, yang pertama, okey, qira'atil jumal ma'a mura'atin nabarat wa tanzimat was sakatat wal waqafat as-sahihah ya. Kamu kena baca ya. Kamu mesti boleh baca ayat dengan betul ya. Kemudian yang seterusnya, qira'atil jumal, kamu boleh baca ayat al-mushtamalah 'ala al-a'dad min al-mi'ad al-ma'tufah wa ma'duduha wa izharil fahmi laha. Kamu boleh baca ayat yang ada adat ma'dud lah. Adat ma'dud hari ni kita fokus pada al-mi'ad al-ma'tufah. Okey, tengok lepas ni nanti. Kemudian kita batil jumal al-mushtamalah 'ala al-a'dad. Boleh baca dan boleh tulis. Tulis yang bagaimana? Tulis dengan betul lah. Jadi bila kita kata tulis dengan betul ni maksudnya dari segi i'rabnya kamu baca dengan betul dan dari segi tulisnya pun barisnya ditulis dengan betul. Sebab adat dengan makdud ni dia ada kaedah yang khas ya untuk menulisnya. Okey, sambil-sambil ni macam biasalah. Okey, yang ni seperti biasalah kalau kita sebelum-sebelum ni. Okey, masuk kelas point kod 28590. Boleh masuk terus. Ustazah bagi dia punya ni dekat kelas, dekat link dia dekat ni. Macam biasa ya, link sama saja. Yang berbeza hanyalah kod kelas ya. Masukkan kod kelas 28590. Okay. Tengok link dekat grup, dekat Telegram. Masukkan kod kelas 28590. Okay. 6 orang dah masuk. Alia, Hazika, Azaha, Adlina, Syahlan, Sofia, Iqbal, Mawadah, Medina, Anas, 10 orang. 11 orang. Hani ni mana Hani ni? Dah panggil dah Ustazah. Ya. Tapi tak reply lagi. Tak reply lagi. Okey, 11 orang. Dekat kita ni ada berapa ni? 16 tolak 2 tolak 3. Okey, 12 orang. Rasa ada masuk dalam kedai ni. Okey. Okey, syukran lakum. Okay, seterusnya. Okey, Ustazah nak mulakan dengan ni dulu. Okey, al-adat. Bila kita belajar tentang adat dengan makdud, kamu mesti tahu apa itu adat, apa itu makdud. Yang ni sebenarnya adat dengan makdud ni adalah ulangan daripada tingkatan 1, 2, 3. 1, 2, 3 tu dah belajar dah adat, makdud. Apa maksud adat, apa maksud makdud? Iqbal, ma makna adat Iqbal? Maksud adat je lah. Nombor kan? Betul, ahsanta, nombor, angka. Okey, makdud. Siapa ingat apa tu makdud? Bilangan dengan benda yang dibilang. Maksudnya apa? Adat tu adalah angka, makdudnya pula adalah benda tu. Kalau sudah kata 30 orang pelajar, jadi 30 itu adalah adat, makdudnya adalah pelajar. Okay? Benda yang kita kira tu kan? Ya, betul. Benda yang kita kira tu istilah dia makdud. Jadi sebelum kita masuk kepada tajuk ini, kamu kena tahu dulu, kena kenal pasti dulu mana adat, mana makdud. Okey, Ustazah akan aktifkan slide drawing macam biasa. Okay, slide drawing ni kamu, Ustazah nak adat bulatkan.
bulatkan adat, makdudnya kamu gariskan dekat bawah. Guna slide drawing ya. Okey, Ustazah aktifkan. Ustazah bagi masa 2 minit je lah. Tak boleh lama-lama sangat. Sekejap je. Okey, boleh mula menjawab. Okey, Syahlan dah hantar, Iqbal dah hantar. Medina, Hazika dah hantar. Ustazah lain slow lah. Tak boleh buka? Line tak okey tu. Tak apa, yang tak line tak okey tak apa. Biasalah tu. Tapi tak lepas lagi. Ya. Okey, tak apa, tak apa. Yang ada masalah tak boleh buka tak apa. Tengok je nanti kawan-kawan punya jawapan. Okey, Ana, Sofia, Najmi. Medina, okey line ni ya. Biasa Medina sangkut. Yang tak boleh hantar tu siapa? Hanis ya? Mawadah, boleh Mawadah? Mawat tak lepas. Tak dapat buka. Tak lepas juga. Okey. Lebih kurang 20 saat lagi. Okey, susah tutup ya. Tak apa, yang tak lepas tak apa. Susah insert dulu. Okay, ya. Kita pergi kepada jawapan dulu. Okey. Susah tengok tadi secara keseluruhannya betul ya. Sangat penting untuk kamu kena pasti ya, sebab bila kita nak tengok dia punya teknik membaca dia tu nanti kamu kena pasti betul-betul. Okey. Mi'ah wa khamsah. Mana dia punya ni? Mi'atun wa khamsatun. Mi'atun wa Tu khamsah. adat. Okey, ni adat ya. Mi'atun wa khamsah kena ambil semua tujar. Arba'u mi'at wa salasu. Okey, kemudian sayarat. Yang ni situ mi'ah wa samaniyah aklam. Okey, tengok jawapan kamu. Okey, ahsanta Syahlan. Betul. Iqbal. Medina. Kenapa ni Hazika ni? Ustazah suruh bulatkan tengok tu. Dia garis kan. Bulat Ni tak dengar arahan soalan ni. Maaf Ustazah, tak dengar. Dia bulatkan ya. Okey, tak apa. Yang penting depan tu kamu warnakan lain tu. Ya, tapi kalau ikut arahan peperiksaan kena dengar arahan ya. Baik Ustazah. Okey, Ahsanti. Anas, Ahsanti. Sofia, kenapa kamu 403, kenapa Arba'u Mi'ah tu kamu tak bulatkan? Dia pada awal ya. Pada awal tu dia masih lagi digelar dia punya adat. Bukan yang bulat tengah ni sahaja. Pada Arba'u ni dah dikira sebagai adat. Begitu juga bawah ni. Situ tu dah kira sebagai adat. Okey Sofia? Okey Ustazah. Okey, Najmi. Okey, Ahsanta Najmi. Aina, ni seorang lagi ni. Ustazah kata bulatkan, dia gariskan. Okey. Hati-hati ya. Kalau peksa kena ikut arahan soalan suruh buat apa. Okey, Daniel. Daniel ya ni, Azhar ni. Ke siapa ni? Ya, saya. Ingat Iqbal kan kot dia guna akaun ayah dia nama Azhar juga kan? Okey. Okey, Alia. Okey, Ahsanti. Ni seorang lagi, Adlina ni. Azhar kata bulat, dia pergi gariskan. Okey. Tapi betul lah tu, cuma kena bulatkan ya. Okey. Betul ya, keseluruhannya Alhamdulillah kamu dah kena pasti. Kamu tahu dekat mana adat, dekat mana makdud. Okey, ini ya contoh dia. Okey, kita pergi, tajuk kita pada hari ini adalah Al-Mi'at Al-Ma'tufah. Tengok atas ni ya.
Al-mi'at al-ma'tufah. Apa maksud al-mi'at al-ma'tufah? Mi'at tu maksudnya 100 kan? 100, 200, 300, 400 ya. Okey, dan seterusnya lah sehingga ke 900. Okey, bila kita sebut al-ma'tufah ni, dia ada waw tu. Waw, dan berapa kan? Dia akan ada nombor sa dekat belakang dia. Okey, untuk hari ni kita fokuskan kepada nombor sa 3 hingga 9. Sebab apa? Kalau 2, 1 dengan 2 kaedah dia lain. Okay, jadi kita fokus kepada 3 hingga 9. Contoh 608, 403, 105. Ya, kita nak tengok bagaimana kita nak sebut ataupun bagaimana kita nak nyatakan nombor-nombor ini, al-adad wal ma'dud ni macam mana kita nak sebut. Sebab kaedah dia kamu kena fahamkan betul-betul ya. Okey, contoh 608, 403, 105. Al-mi'at, nama dia al-mi'at al-ma'tufah. Kenapa ma'tufah? Sebab ada waw. Kenapa? Sebab bila kita sebut ni, kita sebut apa? Samanu mi'ah. Ada tak perkataan wa? Wa. Bukan samanu mi'ah. Situ mi'ah. Okay, kita sebut apa ni? Situ mi'ah, 600 kan? Okay, kita akan sebut dia sebagai situ mi'atin. Ada wa, betul tak? Wa samaniyah. Wa samaniyah. Sebab dia ada wa ni. Bila ada wa tu, sebab tu nama dia al-ma'tufah. Ma'tufah tu maksudnya ada waw dan. Ya, 600 dan 8. Tapi bagaimana nak cara sebutan yang betul? Okey, kita tengok satu-satu dulu. Okey. Mi'atun wa khamsatu tujarin. Okey, ainal adad tadi? Mi'ah, betul? Mi'ah wa khamsah. Bawah tu. Okey. Mi'ah wa khamsah. Okey, kemudian ini adalah ma'dud dia, betul? Okey, mi'atun. Sebut 100 dulu. Mi'atun wa khamsatu tujarin. Okey, perhatikan kepada perkataan mi'ah ni. Mi'ah ni dia akan sentiasa kekal kita sebut mi'ah, mi'ah, mi'ah. Dia tak akan jadi mi'ah. Dia tetap ada ta kat belakang ni mu'annas. Tetapi perkataan khamsah ni, ada masa kamu akan sebut khamsu, ada masa kamu akan sebut khamsatu. Apa yang menyebabkan perubahan kepada muzakkar dengan mu'annas ni? Okey, Ustazah tunjukkan selepas ni. Tengok ni. Tengok. Salasu. Arba'u mi'atin. Okay, arba'u 400. Arba'u mi'atin. Wa thalathu. Kita sebut su. Kenapa kita tak baca salah satu? Okay. Selepas dia sayyarat. Jadi ini adalah dia punya adat. Dan ini adalah dia punya ma'dud. Sayyaratin. Okay. Perhatikan dahulu. Situ mi'atin wa thamaniyatu aqlamin. Samaniyatu pula. Okay. Situ, nombor depan ni kekal. Situ mi'ah ni kekal ya. Situ akan sentiasa muzakkarkan dia. Mi'ah ni sentiasa mu'annas. Ya. Tapi yang berubah di sini. Di sini akan berubah. Okey. Apakah faktor yang menyebabkan dia berubah? Ma'dud dia. Okay. Bagaimana cara dia? Okey. Tengok dulu contoh dia. Okey. Mi'atun wa khamsatu tujarin. Ya. Kemudian disebut lagi. Okey. Ustazah pergi ni dulu. Mi'atu wa khamsatu tujarin. Jadi bila kita nak tulis, okey, cara kita nak menulis adat dengan ma'dud yang betul ialah, okey, mula-mula kamu tengok dia punya ma'dud dia dulu. Mana ma'dud dia? Tujarin ni kan. Ni Ustazah suruh, sebab tu Ustazah suruh kamu kena pasti dulu tadi. Mana dia punya ma'dud? Tujarin. Tujarin, apa maksud tujarin? Peniaga-peniaga. Tetapi dia jamak, betul tak? Mufrad dia apa? Tajirun. Peniaga. Betul tak? Kita jumpa dalam apa hayyan tasawuf tu banyak sangat dalam bab ni kita jumpa perkataan tajirun. Ma makna tajirun? Peniaga. Okey, perhatikan betul-betul dengan baik-baik. Kaedah dia, bagaimana kita nak menulis ma'dud ni, adat ma'dud ni. Okey, tajir ni. Mula-mula kamu tengok dulu ma'dud ini. Okey, kamu kena pasti ma'dud dia. Ma'dud ni masa dia mufrad, tajirun. Muzakkar ke mu'annas? Ni. Muzakkar ke mu'annas tajirun ni? Muzakkar. 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 Dia isim muzakkar. Bila dia muzakkar, adat yang sa ni adat sa dia kan? Ni adat ratus dia kan? Okey. Yang sa dia ni dia kena
berlawanan. Dia kena khilaf. Kalau sini lelaki, adat yang sah dia ni kena perempuan ataupun muannas. Sebab tu kita baca khom 1. Okey. Kemudian adat ini, makdud dia ni kena dalam keadaan jamak. Jadi daripada tajirun kamu tukarkan kepada tujarun. Okey, sudah ulang balik. Cara yang pertama ialah bila kita nak tulis angka yang melibatkan ratus dan sa begini, pertama kamu kenal pasti makdud dia. Makdud dia, okay, macam ni kan? Makdud dia kalau mufrad, kalau satu, apa dia? Tajirun. Okay. Tajirun ni, okay, muzakkar. Jadi, bila kamu nak buat, contoh kamu nak buat 105. Terus ambil nombor sa ni, 5 ni, jadikan dia berlawanan dengan sini. Sini lelaki, sini kena jadi perempuan. Jadi tulis dulu khom 1. Khom 1. Okay, ahlan wa sahlan, Hani. Okay, khom 1 dekat sini. Terus tulis khom 1. Okay. Kemudian, buat apa? Yang ni, adat ni tadi tukarkan dia kepada jamak. Jamak tajirun adalah tujarun. Kemudian barulah buat 100. 100 apa? Mi'ah. Okey. Kemudian letak jua. Jadi ini adalah, okey, tak apa Sumayya. Ini adalah cara menulisnya dengan betul. Dia akan jadi mi'atun wa khamsatu tujarin. Okey. Boleh? Tak berapa boleh lagi kan? Ustazah, Ya. kalau kita tak tukarkan makdud tu jadi mufrad pun ke memang kita kena tukar dulu jadi mufrad? Okey, kenapa nak tukarkan mufrad ni? Sebab kamu nak tahu dalam keadaan dia mufrad, dia ni muzakkar ke muannas. Macam ni tak ada masalah sebab tajirun tu peniaga kan? Peniaga lelaki. Tetapi ada sesetengah perkataan, masa dia mufrad, dia adalah lelaki, muzakkar. Tapi bila kita tukar kepada jamak, dia jadi perempuan. Jadi kamu keliru nanti. Nak ikut masa jamak ke nak ikut dia mufrad? Sebab tu Ustazah buat step yang pertama, kamu jadikan dia mufrad dulu. Faham tak Iqbal? Okey. Okey, contoh perkataan apa dia? Kitabun. Kitabun. Masa dia jamak, dia kutubun. Betul tak? Kitabun, dia lelaki. Masa dia jamak, benda bila dia jamak, dia adalah perempuan. Jadi, kalau kamu terus ambil kutubun, kamu akan anggap dia adalah muannas, kamu akan jadikan perkataan dekat sini muzakkar. Jadi, salah lah. Jadi, sebab tu step yang pertama ialah tengok perkataan itu ketika dia mufrad, dia muzakkar ke muannas. Okey, untuk yang baru masuk ataupun yang masih blur-blur kan, tak apa, kita tengok satu-satu ya. Dia memang untuk adat makdud ni dia macam rumit sikit. Okey, ada soalan? Kiranya kalau kitabun tadi kan, adat dia tu perempuan lah, muannas lah. Betul. Adat dia kena muannas sebab masa dia singular ni, masa dia mufrad ni, dia lelaki kan. Jadi adat dia kalau kamu nak buat, contohnya kamu buat 303 ya. Kamu buat 303 buku kan? Okey, buku apa? Kalau mufrad dia kitabun. Okey, kitabun ni lelaki kan? Okey, muzakkar. Jadi 3 yang ni kamu kena jadikan dia muzakkar ke muannas? Muannas. Sebab kaedah dia kata mesti berlawanan. Jadi kamu tulis dulu salasah. Salasah. Okey. Kemudian kitabun jadikan dia jamak. Kutubin. Dia jadi jamak dan kita akan baca dia baris bawah Kutubin. Tujarin. Okey. Kemudian barulah kita masukkan 300. 300 apa? 300 kekal je dalam keadaan muzakkar. Salasumi'ah. Dia ada dua cara ya nak tulis. Satu kita boleh buat salasu, kita asingkan mi'ah. Cara yang kedua kita sambung je. Salasumi'atin. Dua-duanya betul. Yang penting
Dekat baris ni su ni kita kena baca, nanti ada cara nak erok dia ni, ada cara dia. Okey. Okay. Kita tengok dulu contoh yang kedua. Tak apa, sudah tahu ada yang macam blur-blur lagi kan. Kita tengok pelan-pelan. Kamu perhatikan betul-betul. Dengar betul-betul cara yang sudah tunjuk. Okey. Sayyarah. Okey, sayyarah. Okay. Kenapa dia jadi arba'u mi'atin wa thalasu sayyarat? Okey, sudah beritahu tadi. Makdud dia kena dalam keadaan jamak. Okey. Satu. Kalau dia satu, dia mufrad, dia jadi apa kat sini? Sayyaratun. Sayyaratun. Okey, sayyaratun. Muzakkar ke muannas? Mu'annas. Muannas kan, perempuan. Jadi, yang sa ni kena jadikan dia lelaki. Okey, untuk yang baru masuk ya. Kaedah dia, cara kita nak tulis nombor. Nombor yang bagaimana? Nombor yang ada ratus dan sa. Dan nombor sa ni adalah nombor 3 hingga 9. Kalau 1 dengan 2, dia ada kaedah lain. Ya? Okey. 403, okey, ratus depan ni tak kisahlah berapa. Yang penting nombor sa ni 3 hingga 9 ya. 3 sampai 9. Okey. Contoh 403 kereta. Macam mana kita nak sebut dalam bahasa Arab? Okay. Yang pertama kita tengok kepada makdud. Apa dia makdud? Makdud benda yang kita nak kira tu apa? Benda ni apa? Kereta. Sayyarah. Sayyarah ni ketika dia mufrad. Sayyaratun. Dia adalah muannas. Bila dia muannas, kaedah kata nombor yang sa ni 3 hingga 9, nombor ini dia mesti berlawanan dengan makdud. Kalau makdud, makdud masa bila? Makdud masa mufrad, masa dia satu. Kena jadikan dia satu dulu. Masa mufrad dia adalah muannas. Jadi salasah ni kena berlawanan, tak boleh sama. Okay. Kalau sini muzakkar, salasu. Kalau sini muannas, salah satu. Saya ulang balik. Tengok makdud semasa mufrad. Makdud semasa dia mufrad, adakah dia muzakkar ataupun muannas? Jika makdud semasa mufradnya adalah muannas, nombor sa ini kena jadikan muzakkar. Jika makdud mufrad ini nombornya adalah muzakkar, nombor salasu ni, nombor sa ni kena jadikan dia muannas dengan tambah ta. Okey. Jadi bila salasu sayyarah kan? Okey, sayyarah. Okey, kita tulis dulu apa tadi saya bagi tahu, kita tulis dulu nombor ni. Nombor sa ni kita tulis dulu. Salasu ke salah satu? Salah satu. Salah satu. Salah satu? Ni sayyarah ni. Oh, buat dia jadi muzakkar. Satu. Salasu. Ya, salasu. Okey, kemudian benda ni, makdud ni kita kena jamakkan dia. Sayyarat. Kenapa sayyarat? Sayyarat adalah jamak kepada sayyarah. Sayyaratin. Kemudian baru kita ambil ratus dengan puluh. Jadi 400, 4 tu kekalkan sahaja dalam muzakkar, arba'u mi'atin. Okey, itu kaedah dia. Dia kena, memang kamu kena perhatikan satu-satu ya. Ada soalan? Kalau yang duduk dekat tempat arba'un tu kan, dia memang akan jadi muzakkar je macam salah ba'un hamsi macam tu. Betul. Dia akan sentiasa muzakkar kat sini. Salasu, arba'u, sittu, samanu, sab'u. Dia tak berubah dekat sini. Okay, nombor ratus ni dia tidak berubah. Nombor yang sebut mi'ah, 100 ni pun tidak berubah. Dia tak jadi mi'ah. Dia akan mi'ah, sentiasa mi'ah. Jadi bila kita baca arba'u mi'atin wa thalathu sayyaratin. Okey, tengok kepada dia punya adat. Okey, tengok contoh. Ya. Andai kata lupa letak waw, betul tak? Okey, macam ni sudah tak tulis waw ni kan? Kena tulislah waw ni. Nanti kalau tak tulis waw ni akan ada kurang markah lah. Ya? Wa. Arba'u mi'atin wa. Salasu sayyaratin. Ya, ni kita akan sentiasa berada dalam jamak ai. Ai ni apa? Ai ni maksudnya kasrah baris bawah. Sayyaratin. Okey, mi'atin ni pun sentiasa mi'atin sebab dia akan jadi mudhaf, mudhafun ilaih kepada arba'u.
Okay, sayyaratin pun dia akan jadi mudhafun ilaih kepada salasu sayyaratin. Okay. Tengok dulu contoh. Tengok lagi contoh lain supaya ingat cara dia. Okay. 608 pen. Okay. Pen bahasa Arab. Kalau satu sebut apa? Qalamun. Satu pen. Qalamun. Okay. Qalamun muzakkar ke muannas? Muzakkar. Muzakkar. Kalau jamak aqlamun. Aqlamun dia dah jadi muannas. Ingat ya, benda apabila dia jamak automatik dia akan bertukar menjadi muannas. Okey, jadi sekarang ni kita nak ambil masa mufrad ke masa jamak Ustazah kata tadi? Mufrad. Masa dia mufrad. Masa mufrad dia muzakkar, lelaki. Jadi nombor sa dia mesti berlawanan. Sebab tu dia jadi samaniyatu. Okey? Kita tulis samaniyatu. Okey. Samaniyatu. Okey, qalamun tadi kita tukarkan kepada jamak. Apa jamak dia? Kita dah bagi tadi. Aqla. Aqla, nak baca apa aqla? Aklamin. Min. Sentiasa dia jadi mudhafun ilah kat sini. Okey. Kemudian 600 ni kekal je lah. 6 situ. Okey, dia ada dua cara. Satu yang macam sudah tulis, satu lagi kita boleh gabungkan dia situ mi'atin. Dua-duanya kaedah tulis yang betul. Situ mi'atin. Ya. Jadi situ mi'atin wa samaniyatu aqla min. Aqla min. Kenapa kita baca samaniyatu? Sebab nombor ini dia kena berlawanan dengan ma'dud ketika dia mufrad. Aqla min jamak. Jamak memanglah dia muannas. Kalau masa dia satu, dia jadi qalamun. Qalamun ini lelaki. Jadi dia mesti tak sama dengan samaniyah tadi, dia khilaf. Dia panggil khilaf. Khilaf tu maksudnya bertentangan. Okey. Sudah pergi kepada yang seterusnya. Okey. Sudah nak kamu pula. Tulis nombor ni. 504 buku. Tadi sudah bagi tahu dah buku tu. Cuba tulis. 504 buku. Apa dia? Okey. Sudah aktifkan slide drawing. Cuba jawab. 504 buku. Macam mana dia punya ni? Dia punya apa? Sebutan dia. Angka, adat dan maksud dia. Cara tulisan dia. Okey. Siapa yang baru masuk tadi? Hani dengan Sumayah tadi. Okey. Masuk kelas point. Macam biasa. Masukkan kod 28590. 28590. Tadi Sumayah dengan Hani tak masuk lagi kan? Maaf. Okey, masuk kelas point. Link dia macam biasa dekat grup ada. Masukkan kod kelas 28590. Okey, cuba ikut step by step yang Ustazah bagi tahu tadi. Okey, mula-mula kamu kena tengok benda ni, bilangan ni. Masa dia satu, dia muzakkar ke muannas. Kemudian nombor yang satu kena berlawanan dengan dia. Baru dia boleh, baru masukkan pula nombor ratus. Okey. Saya hantar dekat Telegram lah. Ada dekat Telegram ada? Saya hantar kat sedang. Tak boleh sampai. Tak boleh nak buka class point? Dia lambat. Okey, tak apa, boleh. Okey, jawab dekat ni, nanti sudah tengok. Okey, yang boleh jawab dekat sini, ya saya. Saya pun sama hantar dekat Telegram sebab tak boleh buka juga. Okey, tak apa. Okey, sudah open slide drawing ya. Okey, 2 minit sudah bagi masa. Yang ni slide drawing ya, tulis dengan tangan je.
Ustazah, kod dia berapa tadi? 28590. Okey, Iqbal dengan Hazika dah hantar. Okey, Syahlan dah hantar. Okey, sudah bagi 10 second lagi. Siapa yang sempat je lah. Okey, kita tengok dulu ya. Iqbal. Okay, tengok ya. Iqbal khamsu mi'atin wa arba'atu kutubin. Okay, betul tak? Betul ya. Sebab apa? Kitabun ni muzakkar. Okay. Kitabun ni muzakkar. Okay, lelaki. Jadi dekat sini kena jadi perempuan dah sebab berlawanan. Arba'atu betul. Okay, kemudian step yang kedua daripada kitabun tadi, jadikan dia jamak, dia jadi kutubin. Okay, kutubin dekat sini betul. Khamsu mi'ah. Okay. Hazika, khamsu mi'ah wa arba'atu kutubin. Ustazah nak tengok dua perkara. Satu dekat sini mesti arba'ah, dekat sini mesti jamak. Ya, okay. Betul. Ahsanti Hazika. Okay, Syahlan khamsu mi'atin wa arba'atu kutubin. Okay, betul juga. Tanya Syahlan. Okay, Anas. Mi'ah wa arba'una. Tiba-tiba mi'ah wa arba'una. Arba'una ni berapa Anas? Anas? Ini tadi. Arba'una ni 40 Anas kan? Saya tersadah. Mi'atun wa arba'una ni 140. Jauh sangat tu. Okay. Tengok semula Anas ya. Arba'una ni 40 bukannya 4 ya. Hari ni kita belajar yang nombor sa kat belakang ni. Okay. Arba'umi'atin wa khamsatu kutubin. Najmi. Arba'umi'atin. Ini Najmi. Oh, Najmi. Mana Najmi? Terbalik Ustazah, sorry. Tahu pun terbalik. Dia jadi berapa ni? 405. 405 kan? Bukannya 504. Okey, hati-hati ya. Okey, tapi dari segi kaedah penulisan sini betul dah. Kamu musakkarkan dia dan di sini kamu jamakkan dia dah betul dah ya. Tapi nombor tu terbalik. Okey. Khamsatu mi'atin wa arba'atu kutubin. Okey, kat sini betul, kat sini betul. Okey, ahsanti Mawaddah. Alia, khamsu mi'atin wa. Ada wa tadi. Kan? Kena ada wa ya. Wa arba'atu kutubin. Okey, Alia. Mubarak. Sofia, khamsu mi'ah wa arba'atu. Ni kesilapan dekat mana ni agak-agaknya Sofia? Cuba tengok balik Sofia. Sofia Hani. Tabun. Tahu pun. Dekat sini kitabun. Apa yang sepatutnya? Kutubun. Kutubin. Kamu kena jamakkan dia dan bariskan dia dengan baris bawah. Okey, Sofia? Dia tahu pun tu salah tu. Okey. Okey, Adlina. Khamsu wa arba'ah kutubin. Khamsu mana mi'ah? Mi'ah tak ada. Kalau khamsu wa arba'ah ni, apa ni? Tak boleh nak baca ya. 500. Okey, Adlina. Adlina.
Oh, Adlina. Senyap je tu. Adlina? Ada orang ke tak ada? Okey. Okay, itu step yang pertama ya. Kamu kena tahu apakah penulisan dia. Okey, kita ada baki lebih kurang 15 minit. Untuk 15 minit yang berikut ni kita nak tengok kepada i'rab. Ini juga adalah satu perkara yang penting sebab dalam soalan periksa dia akan suruh kamu i'rabkan ataupun dia suruh kamu letak baris. Bila letak baris, nak tak nak kamu mesti tahu i'rab dia. Okey. I'rab. Bagaimana kita nak i'rabkan dia? Okey, kamu tengok dulu contoh ya. Mi'atun wa khamsatu tujarin najihuna fi tijaratihim. Hadara mi'atu wa khamsatu. Saya ambil nombor yang sama ya, 105. Kamu tengok perkataan, okey, 105 tu bagaimana dia disebut dalam setiap ayat ini ya. Okay, ayat pertama mi'atun ataupun mi'atu dua-duanya boleh. Wa khamsatu tujarin najihuna fi tijaratihim. Hadara mi'atu wa khamsatu tujarin fil mu'tamari. Ayat yang seterusnya. Ijtama'al mawqi'u mi'ata wa khamsata tujarin. Ini ayat yang berikutnya. Ishtaraitu min mi'ati wa khamsati tujarin. Okey, fokus kita adalah pada perkataan mi'ah wa khamsah ni. Okey, tengok perkataan mi'atun wa khamsatu tujarin. Dekat sini mi'ah wa khamsatu tujarin. Mi'ah wa khamsatu tujarin. Mi'ati wa khamsatu tujarin. Okey, dari segi kaedah perkataan mi'ah ataupun kalau depan dia ada situ mi'ah. Okey, kalau ada situ mi'ah, tu ni ya, yang baris yang pertama. Perkataan situ ni, kalau dekat sini mi'atu lah. Dia akan baca ikut kedudukan dia dalam ayat. Tengok ayat yang pertama, dia adalah mubtada. Bila mubtada, apa hukum mubtada, Najmi? Najmi, mubtada apa hukum dia? Najmi, dengar tak suara Ustazah? Senyap je tu. Anas, apa hukum mubtada? Anas? Hukum mubtada. Saya lupa saya. Saya lupa saya. Lupa? Marfu' ke mansub ke majrur? Marfu'. Marfu'. Mubtada mesti marfu'. Marfu'. Bila marfu' kita akan baca dengan dhammah. Ya? Tengok mi'atu. Wa khamsatu. Khamsatu dia akan baca sama. Sebab ada waw. Bila ada waw dia kena ikut. Tujarin macam sudah kata tadi kekal berbaris bawah. Okey, tengok yang kedua. Hadara, telah hadir, ini adalah fi'il. Selepas fi'il kena ada apa Anis? Fa'il. Fa'il, ahsanti. Apakah hukum fa'il? Marfu'. Marfu'. Sebab itulah dibaca mi'atu. Sebab mi'atu dekat sini, apa maksud ayat ni? Telah datang, telah hadir 105 orang peniaga. Jadi 105 ni dia berada dalam kedudukan fa'il. Jadi dia terus ambil i'rab fa'il. Fa'il mesti baca marfu' bidhammah. Okey. Khamsatu ikut. Tujarin kekal. Tengok contoh ketiga. Ijtama'a al-mawqi'u, telah mengumpulkan laman web itu mi'ata. Kenapa kita baca mi'ata? Ijtama'a fi'il. Al-mawqi'u jadi fa'il. Ini jadi maf'ulun bih. Apa yang dikumpulkan? 105 orang peniaga. Telah mengumpulkan laman web itu 105 orang peniaga. Apa yang dikumpulkan? Peniaga. Jadi 105 orang peniaga ini dia berada dalam kedudukan maf'ulun bih. Dia yang dikumpulkan. Okey, ijtama'a fi'il, al-mawqi'u fa'il, mi'ata. Jadi kita kena baca mi'ata. Kenapa baca mi'ata? Sebab dia duduk dalam kedudukan maf'ulun bih. I'rab dia apa? Maf'ulun bih mansub bil fathah. Ini i'rab macam biasa.
Okey, khamsata dia akan ikut. Tujarin kekal berbaris bawah. Ustazah kalau kita nak i'rab tujarin sahaja, dia apa mabni? Tujarin dia jadi mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Okey, mudhafun ilaih. Mana mudhaf dia? Khamsata ni mudhaf dia. Sama macam mi'ata kalau situ mi'atin. Okey, kejap lagi saya tunjuk yang tu. Okey, jadi tujarin mudhafun ilaih majrurun bil kasrah. Sama je. Ini pun tujarin mudhafun ilaih majrur bil kasrah. Semuanya yang ma'dud ni semua kita akan i'rabkan dia sebagai mudhafun ilaih. Okey, jadi ma'dud ni dia tidak berubah. Dia sentiasa berada dalam kedudukan mudhafun ilaih. Tetapi yang depan ni perkataan mi'atu tu dia akan berubah mengikut kedudukan dia dalam ayat. Dalam ayat tu dia berfungsi sebagai apa? Kalau mubtada dia marfu', kalau fa'il dia marfu', kalau maf'ulun bih dia mansub. Kemudian yang ini dia akan ikut. Okey. Ishtaraitu, saya telah membeli min daripada 105 orang peniaga. Kuat shopping ni. Dia beli daripada 105 orang peniaga. Okey, jadi ishtaraitu dekat sini ada fa'il dengan fa'il. Okey, min ni apa? Huruf jar. Jadi mi'ati dia duduk dalam kedudukan ismun Majrur. ismun majrurun. Apa halah dia? Majrur lah. Majrur bil kasrah. Okey, sebab tu kita baca mi'ati. Kenapa kita baca mi'ati? Sebab dia majrur. Kenapa dia majrur? Sebab dia duduk selepas huruf jar. Okey. Khamsati. Kenapa khamsati ikut? Kenapa ikut? Sebab dia ada waw ni kan. Waw ni dan. Jadi dia ikutlah. Dan dia kena ikut yang sebelum dia. Waw. Ya, dia panggil ma'tuf. Ataf dengan ma'tuf dia kena ikut. Sama. Okey. Jadi dia punya kaedah dia kata apa? Yang dekat depan ni, okay, khamsatu mi'atun ni dia akan berubah mengikut kedudukan dia dalam ayat. Sementara yang nombor ratus, nombor puluh sa ni dia akan ikut mi'ah tadi. Okay, kalau dia marfu' lah. Ikut je. Okay, sementara ma'dud itu sentiasa ataupun kekal dengan mudhafun ilaih majrur bil kasrah. Okey, kita pergi tengok contoh yang berikutnya. Okey, Ustazah nak tukar ayat ni. Ustazah tak nak buat mi'atu wa khamsatu. Ustazah nak buat, katalah ayat dia dekat sini ialah situ 600. Situ mi'ah wa khamsah tujarin. Sebab ini ada 100 kan, ini ada 600. Situ, ya, sama juga kaedah dia. Perkataan situ ni yang jadi apa kat sini? Dalam ayat ni, dia duduk depan, isim duduk depan, nama dia apa? Mubtada. Jadi apa hukum dia? Marfu' bid dhammah. Mi'atin dekat sini dia akan jadi mudhafun ilaih. Khamsa nak baca tati tu? Tu. Ikut kan? Sama macam ni. Okay, tujarin. Dia kekal sebagai mudhafun ilaih. Okay. Ini contoh yang sama je macam tadi. Cuma tadi sudah terangkan. Okay. Hadara mi'ata. Hadara fi'il. Mi'atu dia jadi dia punya fa'il. Sebab apa? Sebab selepas fa'il mesti ada fa'il. Jadi mi'ata ni, mi'atu dia duduk dalam fa'il. Fa'il, marfu' ad-dhammah. Okey, khamsatu kita baca dia sebagai apa? Ataf. Kita sebut dia sebagai ataf, ya. Tapi kalau dia tanya, sebut dia ataf je lah. Ataf, bila ataf dia ikut. Yang bawah ni sama. Marfu' ad-dhammah. Okay, tujarin mudhafun ilaih. Majrur al-kasrah. Ustazah. Ya. Ataf tu memang kena tulis ke? Okey, kalau dia tanya i'rab khamsah kena tulis ataf. Kenapa dia ataf? Sebab ada huruf ni. Dia ikut. Ataf tu maksudnya ni ikut. Dia ikut. Kan dia geng dengan badal. Ingat tak kita belajar badal? Badal dia ikut mubdal minhu, betul?
Ataf dia ikut maktuf dia yang kat depan dia tu. Okey? Okey, tengok contoh yang seterusnya. Ada soalan tak faham tanya ya. Okey. Ijtama'a al-mawqi'u mi'ata wa khamsata tujarin. Ijtama'a apa kat sini? Fi'il. Al-mawqi'u fa'il marfu' bid-dhammah. Okey, kena ingat ya, mauhamah ya, mawqi', halah, alamah kena ada ya. Mi'ata. Kenapa baca mi'ata? Dia duduk dalam kedudukan maf'ulun bih. Maf'ulun bih apa halah dia? Mansub. Mansub bil apa? Fathah. Okey, ni kamu dah tahu dah kan? Okey. Cuma nak nyatakan kat sini supaya kamu jelas kenapa kita nak i'rabkan dia ikut kedudukan dia. Okey, khamsata dia ikut ataf. Kemudian dia ikut sebelah dia. Sebelah dia masuk dia pun Mansub. Sama juga bil Fathah. Okey. Yang ini dia jadi apa? Mudhafun Mudhafun ilaih. ilaih. Okey. Majrur al Kasrah. Nah, tu dah lengkap lah tu i'rab dia. Okey. Okay, ni contoh sama juga macam tadi kita kena baca mi'ati. Kenapa mi'ati? Sebab sebelum dia huruf jar. Jadi dekat sini dia duduk dalam kedudukan isim majrur. Okey, Ustazah nak buat. Cuba buat latihan. Okey, short answer ni kamu kena jawab dalam bentuk satu-satu. Tulis Melayu pun tak apa sebab Ustazah takut lambat kalau tulis Rumi. Maksudnya kamu tulis. Ustazah nak suruh kamu i'rabkan. Kamu i'rabkan perkataan sab'u. Kat sini dia jadi apa? Sab'u. Okey, katalah kalau kamu kata ni adalah maf'ulun bih. Tulis Melayu je. Maf'ulun bih, kamu tulis. Contoh kalau nak i'rabkan ada 3 kan? Tulis maf'ulun bih. Yang ni kamu type lah ya. Sebabnya short answer ni dia boleh type. Maf'ulun bih. Contoh kamu buat mansub kasrah. Yang ni kamu type. Bukannya slide ya. Yang tadi kita buat tadi slide tu kamu just guna kamu punya jari kan? Yang ni kamu type. Okey. Ustazah akan aktifkan short answer ni. Kamu jawab dalam bentuk macam ni. Maf'ulun bih, mansub kasrah. Okey, apakah kedudukan sab'u? Perkataan sab'u sahaja Ustazah nak. I'rabkan perkataan sab'u. Okey, boleh mula menjawab. Okay, seminit je lah. Ramai dah jawab dah tu. Okay, Ustazah bagi love dulu. Siapa yang dah hantar. Santum. Cepat yang lain. Okay. Bila type dia laju sikit kan sebab type Melayu kan. Kalau sudah suruh tulis Arab nanti kan jenuh terang. Nak menulis je ambil masa. Okey. Ada lagi yang nak hantar? Mungkin ada yang hantar kat Telegram tak apa ya. Okey, Santum ya. Okey, sudah tutup dulu. Okey ya, ni jawapan kamu. Sudah pergi kepada apa yang sepatutnya dulu ya. Okey. Yusajilu apa? Fa'il. Jadi selepas apa? Fa'il. Jadi fa'il, sebab tu kita baca marfu' kan? Fa'il, marfu' bid-dhammah. Jadi kena ingatlah ya. Okey, dalam kita punya soalan SPM. Okey, 3 perkara ni kamu mesti nyatakan. Mesti ada 3. Mesti ada fa'il, kedudukan dia. Mesti ada halah dia. Mesti ada dia punya alamah. Kalau ada 3 ni, kamu akan dapat 2 markah penuh. Ya. Okay. Sab'u mi'atin. Kan? Ni. Wasala satu. Kan dia ikut.
Okay. Mustahlikina. Kenapa sini jadi perempuan? Sebab mustahliku. Mustahliku kalau satu lelaki. Jadi dia khilaf dekat sini. Ni kaedah yang tadi. Okay, kita tengok jawapan kamu. Jawapan yang betul fa'il marfu' bidhammah. Okay, fa'il marfu' bidhammah. Syahlan betul. Fa'il marfu' bidhammah tak apalah. Ejaan Rumi kan. Ustazah terimalah tu. Okay, Sumayyah kalau jawab macam ni dapat 1 markah je Sumayyah. Fa'il marfu' dhamma. 1, 1,5, 1,5 akan dapat 2/2. Kalau Sumayyah ni 1/2. Tu cara penandaan dia ya. Kalau SPM yang sebenar. 2/2. Fa'il 1 markah. Marfu' 1,5 markah. Dhamma 1,5. Kamu sebut je fa'il ni ada terus dapat 1 markah. 2/2. Okey, Hazikah. Apa jawapan Hazikah tu? Kejap. Okey, fa'il marfu' Dhammah 2. Okey, ada orang lain tak? Jawapan lain? Okey, Alia. Fa'il marfu' bi dhammah. Okey, fa'il marfu' bi dhammah, fa'il marfu' bi dhammah, fa'il marfu' dhammah, fa'il marfu' dhammah. Okey, ahsantum. Ahsantum, bagus. Okey, sebelum kita tutup, Ustazah nak jawab satu soalan lagi. Satu soalan lagi. Ni tak nak lah ni fa'il juga. Sama je ya. Fa'il kan? Fa'il. Situ jadi fa'il lah. Okey, yang ni. Okey. Yabi'u ra'idul a'mali samaniyata. Samana. Okey. I'rabkan perkataan samana. Samana. Okey, sekejap je. Seminit je. Jawab sekarang. Okay, samana, samana. Okay, Syahlan, Tahniah, Hanis, Iqbal dah jawab, Medina dah jawab. Kita bagi love dulu. Ahsantum. Sofia, ahsantum. Okay, 20 saat lagi. Ustazah, kenapa Ya. kat saya tak ada? Apa dia dekat kamu tak ada? Tak ada pun. Kalau tak ada tu maksudnya line tak okey dah tu. Siapa tu? Sumayyah ya? Tak apa Sumayyah. Yang penting kamu faham dekat sini. Kalau tak dapat nak jawab tu. Line lah tu. Biasa masalah line je. Okey Sumayyah? Okey. Okey. Okey, Alhamdulillah ya. Semua dah jawab. Okey, Ustaz close dulu submission. Okey, save dulu jawapan kamu. Okey. Okay. Dia di kedudukan apa dekat sini? Dia adalah maf'ulun bih. Betul tak? Kamu yang jawab tadi ya. Yabi'u fa'il. Ra'idu. Ini jadi dia punya fa'il. Ra'idul a'mal dia punya fa'il. Dia mudhaf-mudhafun ilah kat sini. Jadi samana dia jadi maf'ulun bih. Mansub bila apa? Al-Fatahah. Okey, kita tengok jawapan kamu. Nak view respond tadi. Okey. Maf'ulun bi mansub bil fatahah, maf'ulun bi mansub bil fatahah. Okey, alhamdulillah. Nampak dah tu? Faham dah tu? Mansub bil fatahah, maf'ulun bi mansub bil fatahah. Maf'ulun bi mansub bil fatahah. Rina pun jawab sama. Bila kita okey, Alia maf'ulun bi mansub bil fatahah. Wow, semua betul. Tak ada seorang pun salah. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi nampaknya dah faham lah tu belaka. Okey, itulah untuk hari ini. Okey, sebagai dah siap-siap tulis dah ni latihan. Latihan muka surat 153 wow. Ya, 153 wow ni buku teks kamu ya. Dia suruh buat ayat. Uktub jumlah mufidah. Buat ayat yang terdiri daripada ni perkataan-perkataan ini. Okey, buat ayat ini dalam buku. Dalam buku latihan, kemudian snap, masukkan sahaja dalam grup. Okey, ada apa-apa soalan macam biasa boleh tanya Ustazah dekat Telegram.
Untuk latihan untuk hari ini sahaja latihannya. Ya, maksudnya kamu aplikasikan balik yang kita belajar tadi, cara nak tulis dia dalam bentuk ayat. Ni boleh jadi bentuk soalan peperiksaan SPM macam ni kan. Buat ayat, dia kata. Buat ayat dekat dalam tu ada apa? Ada dia sebut al-mi'at al-maktufah. Okay, ni bentuk soalan, format soalan kita lah ni. Okay, ada apa-apa soalan sebelum Ustazah tutup? Tak ada, Ustazah. Tak ada. Faham? Slide tengok, slide Ustazah dah jadi banyak dah, 48 slide sebab dah termasuk kamu punya jawapan tadi. Okey, Ustazah akan macam biasalah, Ustazah akan jadikan PDF dan masuk dalam grup untuk rujukan. Okey, sebab sini tadi dah ada kan penerangan-penerangan semua kat sini. Untuk rujukan kamu, kalau tak ada apa-apa, Alhamdulillah, insyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Naktafi bihaza, syukran jazakumullah khairal jaza. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Okay, subhanakallahumma wa bihamdika nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okay, syukran jazakumullah khairal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustazah. 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 Wan. Okay, apa semua boleh left dulu. Bye-bye, Ustazah. Jaga diri. Okay. Okay, projek kita on ya. Nanti Ustazah bagi dekat grup. Beres, Ustazah. Okey, kau pula belajar. Lama pasal tak. Okey, Tika, Tahniah. Okay, Kak. Jelas, clear. Awak guna benda ke tu? Yang respon-respon tu? Class point. Class point. Class point tu dia macam kita tambah extension dekat kita punya PowerPoint. Tapi memang baguslah budak respon ya. Memang budak boleh respon. Lepas tu kita boleh tengok seorang-seorang siapa faham, siapa tak faham. Apa tu, tapi budak tu yang menulis tu dia pakai, dia ada pen dia macam yang macam Jamboard tu lah ya, dia ada pen dia ya. Kalau macam yang dia ada option kalau nak buat latihan interaktif tu dia ada slide drawing. Slide drawing tu dia tulis pakai tangan dia je lah. Maksudnya bila yang guna smartphone tu dia boleh slide je pakai tangan dia macam tu kan. Kalau macam yang short answer tu kita pilih short answer. Lepas tu dia boleh ABC juga. Lepas tu lagi satu masuk gambar. Masuk gambar tu saya selalu juga buat. Saya suruh dia sedia kertas, dia tulis jawapan dekat dalam kertas, dia snap gambar tu dia masukkan jawapan dia tu. Sebab bahasa Arab tu susah. Kalau tulis pakai keyboard kan dia terkiar-kiar kan. Itulah kan. Cuma yang ni saya sebab saya tengok dekat Shopee tu. Dekat Shopee tu dia ada macam pen yang dia orang boleh guna. Satu tu dalam 7%, 8%. Saya dah beli dah tu. Nanti masa hantar modul tu saya nak kirim sekali untuk tingkatan 4 dengan tingkatan 5 ni. Jadi bila buat aktiviti dengan dia orang, bila slide drawing tu, dia tulis cantik lah sikit kan. Tak adalah dia tulis pakai tangan dia tulis pakai pen tu. Dia boleh tulis atas tadi punya telefon tu. Boleh slide drawing macam tu je. Weh, siapa tu sebelah tu? Kakak. Ada tidur ke? Budak Saleh tu? Kejap lagi masa time dia tidur dah ni. Okey Tika. Okey Kak, terima kasih banyak ya. Nanti saya hantar dekat Kak ya, record. Ya, hantar record tu. Okey. Sebagai evidence lah. Okey. Tika ya, Tahniah. Okey Kak. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum.